Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada hari ini cikgu akan mengulas buku teks tema 6 bagi tingkatan 4 Bahasa Melayu dengan tajuk Dunia Pelancongan. Baik. Pertama sekali kita akan meneliti konsep pelancongan gastronomi. Gastronomi ini untuk pengetahuan pelajar merupakan pelancongan yang berasaskan menu makanan. Pelancong akan berkunjung dari sesuatu destinasi ke destinasi yang lain untuk merasai dan menikmati pelbagai jenis juadah yang berbeza-beza dan istimewa. Jadi untuk bab kali ini, mari kita lihat tajuk Malaysia Syurga Makanan dan kita akan meneliti fakta tentang menu yang terdapat di negeri Kelantan. Baik, di negeri Kelantan, semua menu yang akan cikgu sebutkan sememangnya sudah terkenal di seluruh negeri tersebut. Walau bagaimanapun, berkemungkinan di sesetengah daerah, menu inilah yang menjadi paling popular di daerah tersebut. Baik, di daerah Jeli, Kelantan, daerah ini terkenal dengan mi udang galah, nasi kerabu kuali gelegak dan juga sambal pijat. Baik, secara umumnya nasi kerabu sememangnya tersohor di seluruh negeri Kelantan ataupun di mana-mana negeri di Malaysia. Namun, jika kita sebut mengenai daerah Jeli untuk pelancongan gastronomi, menu yang tersohor di daerah ini ialah mi udang galah, nasi kerabu kuali gelegak dan juga sambal pijat. Manakala di Gua Musang Kelantan pula terkenal dengan nasi daging rusa dan nasi daging kijang. Dan mengikut pengalaman cikgu, cikgu pernah merasai dan menikmati daging rusa, rasanya sangat sedap dan berbaloi walaupun harga daging rusa ini agak tinggi. Jadi di Gua Musang Kelantan terkenal dengan nasi daging rusa dan nasi daging kijang. Sesiapa yang melancong ke negeri Kelantan dan berkunjung ke daerah Gua Musang bolehlah cuba mencari kedua-dua menu yang istimewa ini. Manakala di Pasir Putih Kelantan pula terkenal dengan makanan laut di Tok Bali, pastinya ikan bakar dan juga terdapat banyak kuih tradisional di Pasir Putih dan salah satunya ialah kuih buah Tanjung. Tetapi jika kamu mempunyai rakan-rakan yang berasal dari negeri Kelantan, kamu boleh berbual-bual dengan mereka tentang menu yang terdapat di negeri Kelantan yang unik dan rasanya sangat sedap, dan akan datang kamu boleh berkunjung ke negeri ini bersama-sama keluarga kamu untuk pelancongan gastronomi. Baik, seterusnya di Kota Baru Kelantan, iaitu ibu negeri Kelantan pula terkenal dengan martabak raja serta sotong sumbat. Seterusnya kita beralih ke negeri Terengganu. Di Pantai Penarik terkenal dengan menu ikan, udang dan sotong celup tepung yang digoreng. Manakala di Kuala Terengganu pula terkenal dengan nasi dagang, keropok lekor dan lauk singgang yang menjadi menu untuk dimakan dengan nasi putih. Jadi ini pula ialah menu tradisional masyarakat di negeri Terengganu. Di Pantai Penarik ada menu yang terkenal dan juga di Kuala Terengganu ada menu yang terkenal dan istimewa. Seterusnya di Dungun Terengganu pula terkenal dengan mihun campa. Mihun campa ini kelihatan seperti mihun sup, tetapi pasti ada keunikan tersendiri kerana kita dapat lihat ada irisan daging, ada perahan limau dan juga sambal yang pastinya dapat menyeimbangkan rasa sup ini antara pedas, masam dan ada rasa daging di dalam kuah. Manakala di Dungun Terengganu juga terkenal dengan satar goreng. Selalunya satar yang kita temui ialah satar yang dibalut dengan daun pisang dan dibakar, tetapi di Dungun ada satar iaitu satar goreng. Seterusnya daripada konsep pelancongan gastronomi, kita beralih pula kepada konsep pelancongan, pelancongan yang membolehkan para pelancong menikmati dan mempelajari pelbagai keistimewaan berkaitan ekosistem ataupun alam sekitar. Baik, kita akan teliti terlebih dahulu Taman Negara Mulu Sarawak. Taman Negara Mulu Sarawak terletak di Gunung Mulu. Gunung Mulu merupakan gunung batu pasir dengan ketinggian mencecah 2,733 meter dan usianya melebihi 1.5 juta tahun. Disebabkan itu, United Nation Educational, Scientific and Cultural
Organization. Pelajar-pelajar perlu mengingati istilah UNESCO ini, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization telah mengisytiharkan Taman Negara Mulu sebagai salah satu tapak warisan dunia. Dan di Taman Negara Mulu, para pelancong yang menjalankan aktiviti ekopelancongan boleh menikmati ketenangan dengan menjalankan aktiviti lasak serta melarikan diri daripada kesibukan kota. Baiklah, antara keistimewaan Taman Negara Mulu ialah mempunyai keluasan mencecah 52,864 hektar dan mempunyai 3,500 spesies tumbuhan vaskular. Dan Taman Negara Mulu ni dihiasi oleh The Pinnacles, iaitu keadaan batu yang pancang yang tajam, seperti yang tertera pada gambar. Di Taman Negara Mulu juga mempunyai terowong gua terbesar di dunia, iaitu Gua Rusa, dan juga mempunyai kamar Sarawak, iaitu ruang bawah tanah yang terbesar di dunia. Jadi para pelajar perlulah mengingati fakta-fakta ini yang bermanfaat untuk kamu menjawab soalan kebat dan juga soalan karangan serta soalan ujian bertutur jika perlu. Baik, seterusnya dari Gunung Mulu yang terletak di Sarawak, kita beralih pula ke negeri Pahang untuk meneliti fakta berkaitan Gunung Tahan. Gunung Tahan merupakan gunung yang tertinggi di semenanjung Malaysia dan sudah pastinya gunung ini mempunyai beberapa pintu masuk. Jadi untuk sampai ke taman negara yang terdapat di Gunung Tahan ini, para pengunjung boleh menaiki bot dan akan tiba ke jeti, dan di sekitarnya juga terdapat chalet yang diuruskan dengan baik untuk keselesaan para pengunjung. Dan salah satu pintu masuk untuk para pengunjung ke Gunung Tahan ini adalah melalui Bukit Teresik. Jadi kita teliti terlebih dahulu di pintu masuk Bukit Teresik ataupun dipanggil sebagai Rintis Bukit Teresik ini terdapat beberapa keistimewaan. Keistimewaan pertama ialah lokasi bumbun tahan yang mempunyai pondok pemerhatian hidupan liar untuk meragut makanan. Terdapat juga titian kanopi untuk dilalui para pengunjung, dan untuk melalui titian ini berkemungkinan mengambil masa puluhan minit, dan para pengunjung boleh menikmati keindahan tumbuh-tumbuhan serta keindahan sungai yang terdapat di sekitarnya. Dan pada masa yang sama, Bukit Teresik ini apabila didaki membolehkan para pengunjung melihat kawasan sekitarnya yang begitu menghijau dan juga kawasan sungai berhampiran. Salah satu sungai yang terdapat di kawasan ini pula ialah Lubuk Simpon. Lubuk Simpon ini sungainya yang agak cetek, tetapi boleh para pengunjung jalankan aktiviti berkelah dan juga mandi-manda di Lubuk Simpon yang terletak di Bukit Teresik ataupun Rintis Bukit Teresik sebagai salah satu pintu masuk utama ke Gunung Tahan. Baiklah, jadi cikgu kongsikan juga beberapa peribahasa yang sudah pernah kamu dengari sebelum ini. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri, yang membawa maksud walaupun kita mengunjungi tempat orang dan kita dapat merasakan pelbagai keunikan, keistimewaan di negeri ataupun di tempat orang tersebut, di negara orang, namun pastinya negeri kita ataupun tanah air kita adalah tempat yang lebih baik. Dan Malaysia sememangnya indah dan tidak bersifat indah kabar dari rupa. Malaysia memang sememangnya benar-benar indah dan sebuah negara yang cantik, dan Malaysia tidak bersifat indah kabar dari rupa. Andai kata cerita tentang keindahan Malaysia ini sampai ke negara-negara luar, rakyat dari negara luar boleh berkunjung ke Malaysia dan mereka pasti akan mengatakan bahawa Malaysia tidak bersifat indah kabar dari rupa. Dengar sahaja baik, tetapi rupanya sebaliknya. Malaysia bukan begitu. Malaysia sememangnya negara yang terbaik, terindah dengan masyarakatnya yang mempunyai nilai yang tinggi, kemudahannya yang banyak, dan juga khazanah alamnya yang menghijau, flora, fauna serta budaya yang kaya dengan pelbagai makanan untuk dinikmati oleh para pelancong dan sebagainya. Baik, kita beralih pula kepada konsep pelancong hijau. Baik, ciri-ciri pelancong hijau. Pelancong hijau ni mestilah seorang pelancong yang membeli produk mesra alam seperti makanan organik. Apabila berjalan-jalan
di sesebuah destinasi, pelancong hijau akan berjalan kaki ataupun berbasikal atau menggunakan pengangkutan awam. Dan semestinya pelancong hijau akan menjimatkan penggunaan sumber, khususnya sumber yang tidak boleh diperbaharui. Dan pelancong hijau juga merupakan pelancong yang akan mengurangkan penghasilan sampah. Dan pelancong yang mempraktikkan konsep pelancong hijau ini akan menyokong kempen alam sekitar tempatan. Contohnya di Langkawi terdapat kempen Trash Hero, iaitu ramai sukarelawan yang akan bergiat untuk membersihkan kawasan pantai di sekitar Langkawi daripada timbunan sampah. Jadi kalau kita menggelarkan diri kita sebagai pelancong hijau dan sewajarnya kita menjadi seorang pelancong yang mengamalkan konsep pelancong hijau, maka kita akan membeli produk yang mesra alam, kita akan mengelakkan pencemaran apabila menggunakan pengangkutan, kita akan menjimatkan pelbagai sumber dan juga kita pastinya tidak akan membuang sampah merata-rata serta menyokong kempen melestarikan alam sekitar di sesuatu tempat. Mari kita teliti pula fakta berkaitan aktiviti berkelah yang merupakan salah satu daripada pengisian pelancongan. Pelancongan ni ada banyak. Tadi kita dah teliti yang bersifatkan alam sekitar, yang bersifatkan makanan, yang bersifatkan pelancong hijau, macam-macam. Melancong ni kadang-kadang kita ingin merehatkan diri daripada kesibukan dan kepenatan. Kadang-kadang kita ingin menikmati makanan. Ada kalanya kita ingin berhibur seperti ke taman temar air. Ada yang kita ingin menikmati ataupun mendalami ilmu-ilmu sejarah ataupun peninggalan sejarah. Jadi kita teliti pula kaedah ataupun cara melancong dengan kaedah berkelah. Jadi ada banyak tempat dalam buku teks yang diwartakan sebagai kawasan untuk berkelah yang unik. Tetapi cikgu memilih satu saja untuk pendedahan bagi para pelajar. Baik, apabila kita melancong dan kita ingin berkelah, kita boleh memilih Kampung Gapih. Kampung Gapih ni terletak di antara Sungai Mu dan Sungai Pelus dan merupakan kawasan yang dekat dengan masyarakat orang asli. Jadi di Kampung Gapih ni untuk jalankan aktiviti perkemahan sememangnya sesuai kerana terdapat tapak perkemahan dan ada juga 5 bilik chalet yang disediakan dan juga tempat barbecue dan tandas. Jadi begitulah ejaan chalet untuk pengetahuan pelajar, CALET, dan ejaan barbecue seperti itu, BARBEKU. Dan apabila berkelah di sini, para pengunjung dapat disajikan dengan pelbagai imej budaya ataupun citra budaya masyarakat orang asli yang tinggal di sini seperti tarian sewang. Dan selain berkelah, pada masa yang sama sambil menyelam minum air, para pengunjung juga boleh mengadakan lawatan ke taman herba serta memancing ikan tengas. Jadi bukan hanya berkelah semata-mata tetapi boleh melihat persembahan tarian sewang dan juga aktiviti yang rapat dengan alam sekitar seperti memancing dan juga melancong ke taman herba. Jadi itu sahaja fakta ringkas yang cikgu kongsikan sebagai ulasan dalam buku teks pada kali ini berkaitan dengan pelancongan. Ingat ada eko-pelancongan, ada pelancongan gastronomi berasaskan makanan dan juga ada pelancong hijau. Dan pada masa akan datang, pelajar-pelajar akan mengetahui beberapa konsep pelancongan lain, khususnya apabila kamu berada di tingkatan 5, seperti agro-pelancongan. Agro-pelancongan maksudnya pelancongan yang berasaskan pertanian. Kita boleh menikmati keindahan kawasan pertanian, mencuba produk-produk pertanian seperti herba dan sayur-sayuran serta buah-buahan di contohnya di Cameron Highland. Ada juga arkeo-pelancongan. Arkeo-pelancongan bermaksud para pengunjung mencuba untuk mengkaji, meneliti tinggalan sejarah, khususnya tinggalan-tinggalan sejarah yang kita peroleh daripada hasil cari gali seperti yang terdapat di negeri Perak. Ada tinggalan sejarah berkaitan masyarakat Paleolitik dan Neolitik. Jadi itu ada beberapa konsep pelancongan yang pelajar perlu tahu. Pelancongan gastronomi, eko-pelancongan berasaskan alam sekitar, arkeo-pelancongan berasaskan tinggalan cari gali sejarah,
dan juga agro pelancongan, pelancongan berasaskan pertanian serta pelancong hijau yang merupakan konsep apabila seseorang pelancong yang menjaga dan menghargai alam sekitar untuk kelestariannya. Baik, itu sahaja daripada cikgu untuk ulasan kali ini. Jangan lupa untuk membaca buku teks tema 6 tingkatan 4 ya. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.